Dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak cucu Nabi Adam sekalian, selamat datang ke Dewan Kuliah kita pada pagi ini. Dewan Kuliah yang saya kira sangat indah lah. Berlatar belakangkan hutan, dusun, dan di tepi kita ada sungai yang mengalir. Kalau tengok sungai ini tuan-tuan, ini salah satu daripada ciri-ciri syurga. Allah setiap kali menceritakan tentang syurga, Allah cerita apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga itu mengalirlah di bawahnya sungai-sungai yang indah. Tuan-tuan, inilah yang sebahagian daripada alam yang Allah siapkan untuk kita, supaya kita lahirkan rasa syukur tak habis-habis. Syukur, syukur dan syukur. Tuan-tuan nak tak punya rumah tepi sungai macam ni? Buka tingkap aja sungai. Kan? Allahu Akbar. Memang seronok. Rasanya kita akan menghadap sungai hari-hari. Ya? Baiklah tuan-tuan yang saya muliakan, ini merupakan salah satu kaedah belajar. Nabi SAW kadang-kadang Nabi bawa sahabat-sahabat keluar, pergi tengah padang pasir. Nabi pernah bawa sahabat-sahabat di tengah-tengah longgokan sampah, yang di situ ada bangkai kambing, bangkai unta. Akhirnya Rasulullah tanya, wahai sahabatku, apa komen kamu tentang tempat sampah ini, bangkai-bangkai ini? Maka sahabat kata, wahai Nabi, kotor. Tapi Nabi kata apa? Kamu tak tengokkah gigi kambing, gigi unta yang masih putih itu? Maknanya apa? Rasulullah nak ajar, di tengah-tengah benda tak baik pun masih ada tetap tempat benda yang baik juga sebenarnya. Maka carilah sesuatu yang baik di tengah-tengah tidak ada kebaikan. Nampak? Begitulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan duduk di sini untuk beberapa tempoh, dan saya ingin mengajak tuan-tuan untuk kita mencelikkan mata hati kita. Ya, mencelikkan mata hati kita. Dan kalau siapa-siapa yang ada Al-Quran terjemahan, tolong buka surah Ali Imran ayat 190. Jumpa tak? Ayat tu bunyi apa? Ketiga. Satu 190. Inna fi khalqis sama ada? Itu dia. Baik, sekarang tuan-tuan semak saya baca ya. Sebab ayat ini ayat yang Nabi SAW, Nabi terjaga aja nak qiyamul lail aja, Nabi akan ambil air segayung untuk wuduk. Nabi bawa alat-alat siwak baginda. Nabi pergi keluar daripada rumah, dan Nabi tengok dongak ke langit. Nabi melihat bintang-bintang, lalu Nabi membaca ayat ini. Ya, setelah Nabi baca beberapa ayat ini,
Maka Nabi pun mulalah berwuduk dengan air wuduk sebanyak 1 cupak. Ya, Nabi wuduk air tak banyak kan? Nabi cupak air, lepas tu Nabi dah siwak, dah wuduk, barulah Nabi mulakan solat malam baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan ayat ini dengan solat malam? Baik, mari kita baca sama-sama tuan-tuan simak ajalah. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya antara malam dan siang, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah bagi orang yang punya akal fikiran ataupun orang yang celik mata hatinya. Siapakah orang yang punya akal fikiran? Merekalah orang yang terus-menerus mengingati Allah dalam keadaan berdiri, mengingati Allah dalam keadaan duduk, mengingati Allah dalam keadaan waktu mereka berbaring. Mereka berfikir setiap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lantas terpacullah daripada mulut mereka, Ya Allah, tidaklah Engkau jadikan sesuatu dalam keadaan sia-sia, Ya Allah. Maha suci Engkau, peliharalah kami daripada azab api neraka-Mu, Ya Allah. Ini adalah sebahagian daripada ayat yang Nabi baca. Biasa Nabi baca sampai akhir ayat, akhir surah tu. Ya. Jadi ayat ini tuan-tuan, Allah nak beritahu kita, orang yang dikatakan punya akal fikiran ataupun hati yang hidup dengan Allah, kalau dia melihat alam ini tuan-tuan,
Cirinya pertama apa? Orang yang dia berdiri mengasihi Allah. Dia mengasihi Allah dalam keadaan semua keadaan. Berdiri dia ingat Allah. Bukan saja berdiri sembahyang. Sambil dia berdiri berlari pun ingat Allah. Sambil mencangkul berdiri pun ingat Allah. Bukan saja berdiri. Sambil duduk pun. Bukan duduk sembahyang. Duduk waktu makan pun ingat Allah. Duduk waktu apa? Sembang-sembang dengan kawan pun hati ingat Allah. Dan orang yang dikatakan ulil albab itu terus ingat Allah waktu dia nak tidur. Ya? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dia sentiasa melihat kepada alam ini. Lantas yang pertama, akalnya berfikir. Yang kedua, hatinya berzikir. Ingat, akal berfikir, hati berzikir. Dan seterusnya yang keempat, ciri orang ulil albab, apapun yang dilihat, dia minta berlindung dengan Allah. Ya Allah, tidaklah Engkau jadikan sesuatu ini dan akan sia-sia, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Maknanya apa? Ya Allah, apapun yang Kau jadikan mesti ada maksud, ada tujuan, tidak sia-sia. Ya Allah, jangan Kau jadikan alam ini sesuatu yang menjadikan aku terfitnah, menjadikan hati aku lalai, sehingga aku dicampakkan ke dalam api neraka. Maka ya Allah, peliharalah aku daripada api neraka. Ayat ini tuan-tuan nak menceritakan tentang apa? Penciptaan langit dan bumi. Jadi sekarang kita berada di tempat yang sangat indah, sebahagian kecil daripada bumi yang Allah cipta ni, betul tak? Dan Al-Quran ini saya beritahu tuan-tuan, ayat daripada 6,666 ayat ataupun 6,326 ayat, betul tak? Ayat tentang hukum berapa ayat? Ayat tentang hukum berapa ayat? Tak banyak. Lebih kurang 500 hukum saja. 500 ayat saja. Jadi maknanya, yang ribu-ribu tu ayat tentang apa? Ayat terbagi pada 3. Yang pertama, hampir 2,000 ayat Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Cerita tentang bulan bintang, cerita tentang bumi, tumbuh-tumbuhan, penciptaan manusia, penciptaan haiwan, silih berganti siang dan malam. Hampir 2,000 ayat. Yang 2,000 ayat lagi apa? Allah cerita tentang kisah-kisah manusia. Ya, kisah tentang para nabi, para aulia, para kekasihnya. Bahkan Allah cerita tentang manusia yang derhaka. Sedang perkataan Firaun itu berapa kali Allah sebut dalam Quran. Betul tak? Jadi 1/3 yang pertama Allah cerita tentang alam. 1/3 yang kedua Allah cerita tentang kisah-kisah manusia. 1/3 lagi Allah ceritakan tentang apa agak-agak? Tentang kehidupan di hari akhirat. Nampak? Dan sebahagian sikit aja tentang hukum. Jadi kerana itulah tuan-tuan yang saya hormati, agak-agak selama kita hidup, berapa kali kita buka Quran, kita lihat bagaimana Allah ceritakan tentang langit dan bumi. Karena itu, kalau ada orang kata, sains ni, ilmu sains ini, ilmu astronomi ini ilmu dunia lah, kita nak belajar ilmu akhirat lah. Ilmu akhirat ni, setengah orang anggap ilmu akhirat apa dia? Tentang hukum, hadis. Betul tak? Tak. Siapa yang mengatakan ilmu sains, ilmu astronomi, ilmu tentang fizik, ilmu tentang bio, itu adalah ilmu dunia, dia telah sesat dalam memahami makna ilmu. Sebab ilmu itu semua adalah milik Allah. Karena itu saya nak beritahu diri saya dan tuan-tuan, siapa nak suburkan ilmu tauhid dalam diri dia, dia kena keluar daripada masjid. Keluar dari masjid, berjalanlah melihat alam. Nampak tak? Macam contoh, pagi ni kita berada di sini. Ini nak suburkan jiwa tauhid, tuan-tuan.
Baik, mari kita bincang tuan-tuan ya. Boleh? Kita bincang. Tuan-tuan, manusia ni apa pun dia lihat, dia akan melihat dengan salah satu daripada 4 bentuk pandangan. Apa pun dia lihat. Yang pertama, pandangan mata. Yang kedua, pandangan akal. Yang ketiga, pandangan nafsu. Yang keempat, pandangan hati. Ingat tu, yang pertama tadi? Mata. Yang kedua, pandangan akal. Yang ketiga, pandangan nafsu dulu. Yang keempat, bahagian pandangan hati. Contoh. Kita kadang-kadang masa muda-muda dulu lah kan, nak pergi kerja, kita berdiri di depan 5-star mirror sebelum keluar rumah. Ada orang melihat diri dengan pandangan mata kasar. Kalau dia melihat dengan pandangan mata kasar, dia nampak apa? Oh, ini rupanya engkau ya. Engkau adalah aku adalah engkau. Gitulah kan? Nampaklah diri sendiri. Tapi sekadar nampak rupa, bentuk, warna, saiz yang tak memberi makna apa-apa. Kalau orang melihat diri sendiri dengan pandangan akal pula, lihat dia berdiri dengan akal depan cermin, waktu tu agak apa yang terfikir pada akal dia? Ini rupanya engkau ya. Ya Allah, cuba kau tengok, dah umur 60 tahun dah, makna sebuah wahai Muhammad Nasib. Ya, kau tengok, tu spare tayar makin membesar perut ni kan? Kau jumpa doktor kata semua dah borderline dah. Darah tinggi dah tak stabil. Gula, ya, kolesterol. Ai Mak Nasib, jagalah diri sikit. Ni, ya, anak belum lepas semua lagi, masih ada yang sekolah lagi. Kalau kau matilah sebulan 2 ni, macam mana? Hutang banyak lagi. Kan? Kalau kita melihat dengan akal diri kita, kita mula merancang balik kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, jangan, ya Allah, melihat diri kita dengan pandangan nafsu. Orang melihat diri dengan pandangan nafsu depan cermin, agak-agak apa yang terangsang nafsu dia. Hai, boleh tahan lagi kau ni. Ini boleh pasang seorang lagi ni. Kan? Oh, macam-macam dia fikir. Benda yang nak menyonokkan saja. Ya, tuan-tuan. Yang keempat, ada orang melihat dirinya dengan pandangan hati. Di depan cermin, waktu tu terus hati dia terus macam terasa kejutan dari Allah. Apa dia? Wahai Muhammad Nasib, dah 60 tahun umur kau dah. Cuba lihat ke belakang, banyak silap kau. Ni, tak berapa lama lagi Allah bagi usia pada kau. Gunakan usia yang sedikit ini untuk pecut menuju Allah. Jangan main-main lagi, wahai Muhammad Nasib. Kalau kau mati sehari 2 ni, apa bekal kau menghadap Tuhan? Macam Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, waktu umur 40 tahun pakai tongkat. Pakai tongkat. Bila orang tanya, wahai Imam, ya, kenapa pakai tongkat? Kan Tuhan masih sihat. Beginilah, aku pakai tongkat ini supaya tongkat ini mengingatkan aku yang aku tak boleh main-main lagi dengan hidup. Aku tak boleh main-main lagi dengan hidup. Kerana itu, wahai anak muridku, mulai hari ini kau jangan sibuk-sibuk nak bagi hadiah-hadiah lagi pada aku. Aku tak mau dah semua tu. Aku nak bawa kalian semua. Ayo sama-sama kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tongkat inilah yang akan menjadi sahabatku, mengingatkan aku yang aku mesti pecut menuju akhirat. Nampak tak? Kita orang Melayu 40 tahun cari juga tongkat. Tongkat apa? Tongkat ahli. Tongkat ahli. Mama macam biasa. Mama tahu tongkat ahli dah. Muka tongkat ahli dah ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya kasih. Begitulah tuan-tuan. Orang, manusia kalau datang tempat-tempat yang indah macam ni, saya tahu. Semalam tuan setiausaha dah beritahu. Memang suka berjalan, suka melancong. Betul tak? Baik, ingat ya. Manusia ni kalau berjalan muka bumi Tuhan, dia akan bawa 4 pandangan. Orang kalau melihat alam Tuhan ini dengan pandangan mata kasar, dia nampak apa? Sekadar
Oh, cantik betul lah Swiss tu. I pernah pergi Switzerland. I pernah pergi New Zealand. Oh, hebat. Negara yang tak tercemar. Tak rosak. Wah, kitanya mengkagumi penciptaan itu sajalah. Jadi maknanya apa? Kita nampaklah warna, saiz, bentuk, rupa yang tak memberi apa-apa mana. Tapi ada orang melihat dengan alam, melihat dengan pandangan kedua akal. Ya, beri berjalan sana sini, akal dia berputar. Ya, dia berfikir tentang apa? Macam mana masyarakat hidup di suasana begini. Ya, macam mana sumber kehidupan mereka, macam mana mereka bertarung dengan dua cuaca yang sangat ekstrim, terlalu sejuk dan terlalu panas, kan begitu? Dia berfikir, akhirnya dia dapat ilmu di situ. Tapi jangan melihat dengan pandangan nafsu. Itu yang pergi ke luar negara, mula-mula lancong, lepas tu melencong. Nampak tak? Itu bahaya. Ya? Tapi yang tuan-tuan yang kita nak, pergilah melancong dengan membawa pandangan yang keempat. Pandangan apa? Pandangan hati. Ingat, orang yang melancong melihat alam dengan pandangan hati, dia tidak akan mengkagumi alam semata-mata, tetapi dia mengkagumi pemberi alam, pencipta alam. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, katalah tuan-tuan ni warga emas punya grup yang sangat baik. Di masjid tuan-tuan tu ada seorang pak jaga. Kita tengok naif sangat. Sekarang kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Lepas tu kita tanya, bang, kenapa abang tengok kejap ada, kejap tak ada? Ya, lepas tu abang tengok macam lemah. Dia pun menangis, cerita sebenarnya isteri saya ada di hospital. Ya, isteri saya sebenarnya dah koma lama dah 3 bulan. Anak saya pula seorang cacat. Saya pun tak tahulah anak saya siapalah yang jaga. Saya serah pada kakak-kakak dia. Ya, sebenarnya saya ni sangat susah. Akhirnya tuan-tuan pun pakat-pakat oleh kerana tahu dia datang numpang orang naik bas. Ya, akhirnya tuan-tuan pakat. Seorang sumbang 100, beli motor sebiji. Waktu dah beli motor sebiji, kita pun nak buat surprise kat abang jaga ni tadi. Kita pun panggil abang jaga. Kami ni daripada grup warga emas sekian. Kami nak hadiah sebuah motosikal supaya boleh ziarah anak, boleh urus isteri, boleh datang kerja di awal waktu. Bagilah replika kunci. Dia tengok replika kunci dengan hati keringnya. Dia dapat kunci motor, dia start motor, terus jalan. Tak ada kata apa pun tuan-tuan. Bye-bye pun tidak. Agak-agak lah tuan-tuan kau tengok orang macam tu nak kata apa pada dia. Redha je. Memang baik betul. Tentu kita kata, silap orang lah kita bagi dah. Orang macam ni pun ada ke? Patut terima kasihlah sekali pun cukup lah kan? Ya? Begitulah. Kita ni kadang-kadang nikmat yang Allah bagi pada kita, kita hanya mengkagumi nikmat. Jarang nak mengkagumi pencipta nikmat. Itulah Allah. Maka kalau itu yang terjadi, kita buta tuan-tuan. Hati kita buta tuan-tuan. Tengok nikmat, yes. Kadang itu setengah orang, ye. Pergi tengok, wah terjun, mandi. Tak ada pun terasa, ya Allah duduk sekejap. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Betul tak? Tuan-tuan yang saya kasihi. Kan itu tanda orang yang buta mata hatinya lebih mengkagumi nikmat berbanding dengan mengkagumi pencipta nikmat. Ya? Baik, mari tuan-tuan kita bongkar satu-satu, boleh? Baik. Yang kita duduk sekarang ni namanya alam, betul tak? Alam ni maknanya apa? Alam ni maknanya apa? Dunia. Kalau alam semesta? Seluruh alam. Oh, jadi bukanlah dunia saja. Jadi apa makna alam? Alamun ini sebenarnya maknanya bendera. Bendera. Ataupun
tanda. Bendera itu tanda lah. Kita nampak sebuah bendera terpacak. Maknanya tanda adanya sebuah negara yang merdeka. Gitu. Tanda bendera terpacak maknanya ada sebuah organisasi yang telah diwujudkan. Nampak tak? Maka bendera maknanya tanda. Jadi alam yang kita lihat ini adalah tanda. Tahu tanda? Tak faham lagi Baik. Kalau disebut tentang alam, nak bagi alamat rumah lah, alamat rumah. You tak bagi alamat rumah mana? Nak tahu rumah. Maknanya apa? Tanda di mana rumah kita. Bila disebut alamat kiamat, tanda kiamat. Jadi maknanya alam itu maknanya tanda. Tanda apa? Dalam diri kita ada tanda. Karena itu dikatakan alam manusia, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam semesta, alam alam malaikat, alam jin, alam. Tanda apa? Tanda di mana adanya Sang Pencipta yang Maha Baik. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Tapi kita masalah hanya terkesima dengan keindahan tanda, terlupa melihat tanda apa sebenarnya. Kan itulah tuan-tuan yang saya kasihi, kita kena lihat dengan pandangan mata hati. Okey? Baik tuan-tuan yang saya kasihi, orang kalau melihat dengan pandangan mata hati alam ni, dia akan dapat 3 perkara. Tolong cantik. Yang pertama, akan terasalah benar wujudnya Allah, benar adanya Allah. Yang kedua, akan terasa maha agungnya Allah, maha kerdilnya kita. Yang kedua. Yang ketiga, akan terasalah maha bijaksananya Allah, maha baiknya Allah. Kita ambil 3 je dulu. Baik, sekali lagi, orang yang melihat alam dengan mata hati akan mendapat 3 benda. Yang pertama, terasalah benar wujudnya Allah. Yang kedua, terasalah maha agungnya Allah, maha kerdilnya kita. Dan yang ketiga, maha bijaksananya dan maha baiknya Allah. Baik, mari kita bincang satu-satu. Macam mana melihat alam terasa adanya Allah? Macam nak kaitkan alam ini dengan wujudnya Allah? Waktu kita belajar tauhid dulu, ingat tak ustaz-ustaz mengajar? Tanda dalil wujudnya Allah itu ada, iaitu adanya alam ini. Kan gitu kan? Dalil adanya Allah, iaitu adanya alam ini. Macam mana dikaitkan adanya Allah dengan alam ini? Maknanya, alam ini mustahil terjadi dengan sendirinya. Mesti ada pencipta. Maka yang mencipta tak sama dengan apa yang dicipta. Kan? Kerusi. Ada ustazah mengajar pula. Bila kita masuk dalam dalam kelas, ada kursi yang tersusun. Ada mineral water yang letak atas meja. Kemudian ada segala-galanya terhias indah. Maka dalam akal kita mengatakan mesti ada tukang susun. Mustahil kerusi tersusun dengan sendiri. Kan begitu? Kalaulah begitu, alam ini yang sangat indah ini, maka ada yang menyusun. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikaitkan tu. Dan itulah tuan-tuan, melihat alam mesti kena ada kontak terus dengan Allah. Karena itu Allah cabar akal. Masa ayat-ayat makiyah kalau kita lihat dalam Quran, adalah ayat yang kebanyakannya mencabar fikiran orang-orang jahiliyah. Allah suruh lihat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak lihatkah, kamu tak fikirkah bagaimana unta itu dicipta? Apa kaitan Allah suruh kita fikir unta pula? Betul tak? Rupanya hebatnya unta ni. Unta ni hebat tuan-tuan. Baik, siapa nak cerita kelebihan unta? Cuba cerita. Saya nak bagi hadiah buku tu. Di mana apa kelebihan unta? Yang Allah kata apa? Afala yanzur. Apakah kamu tidak berfikir sambil memerhati? Kamu tak lihatkah sambil berfikir dengan memerhati? Allah suruh kita fikir unta. Apa kelebihan pada unta?
Okey, buku ya. Baik, janji buku satu. Memang unta ni haiwan yang sangat hebat, yang boleh berjalan di tengah padang pasir yang panas, boleh naik ke atas bukit batu yang panas, dalam masa 15 hari tak perlu jumpa air. Tak perlu jumpa air. Kenapa? Allah kata, fikirlah, aku dah siapkan tangki air dekat belakang dia. Kan itu, unta kalau sekali minum, habis 1 tong air. Tapi dia boleh berjalan tanpa minum air untuk beberapa hari. Dan tapak kaki unta tu sangat luar biasa. Dalam 3-4 inci tu, ada gel yang sangat lunak, yang sangat lembut. Bila unta tu berjalan, dia boleh pijak batu tanpa rasa sakit. Dia boleh pijak pasir yang panas tanpa terasa panas. Dia boleh berjalan berkilo-kilo 1 hari. Nampak? Maka lahirlah penciptaan sebuah tayar kereta. Teorinya daripada apa? Kaki unta. Bonggol itu tangki kereta. Betul tak? Tengok pula pada bulu mata unta. Wiper. Mata unta ni, tuan-tuan, saya waktu pernah saya naik Jabal Tursina. Daripada mula pukul 12 malam, bertolak naik panjat, nak sampai subuh jam 4 pagi di atas gunung Tursina, tempat Nabi Allah Musa nak bertemu dengan Allah. Separuh perjalanan saya jalan kaki, separuh lagi naik unta. Yang unta ni pula tengah malam, tuan-tuan. Yang tuan unta ni di belakang, kita atas unta. Saya kata, Syekh, kenapa kau tak tarik unta? Nanti unta tu jatuh. Dia kata apa? Wallahi, mata unta waktu malam lebih cerah daripada waktu siangnya. Patutlah, tuan-tuan. Kami tu boleh naik unta tu, kalau tersalah pijak batu seketul aja. Kalau salah pijak, jatuh ke bawah lah kami. Tapi unta ni dia tahu mana nak pijak. Pusing-pusing dia tahu. Akhirnya sampai di atas bukit. Subhanallah. Itu satu. Matanya cerah spotlight dia. Kemudian bulu mata tu boleh mengharungi padang pasir dengan ribut pasir. Ribut pasir yang dahsyat macam mana pun, unta boleh redah. Kenapa? Allah bagi wiper pada mata dia. Fatabarakallah. Kerana itulah Allah suruh kita memerhatikan bagaimana unta itu dicipta. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau dulu-dulu zaman Rasulullah, kalau pergi perang kan, berapa ribu orang sekali pergi perang, betul tak? 313. Lagi 10,000. Dalam perang Hunain ke perang apa ke, sampai 100,000. Saya nak tanya, apa bekalan makanan mereka? Ya? Daging apa? Daging unta. Unta yang macam mana? Unta hidup tu lah. Di tengah-tengah dia tarik, mereka naik unta, naik kuda. Ada kuda-kuda, unta-unta yang bawa barang. Betul tak? Unta itu adalah, ya Allah, terela bawa barang tengah padang pasir. Kemudian, bila perlu mereka kepada makanan, unta itulah disembelih. Tuan-tuan, nak sembelih unta dengan sembelih kambing, mana lebih mudah? Nak sembelih unta dengan sembelih kambing, mana lebih mudah? Tak selaras jawapan. Nak sembelih unta dengan lembu, mana lebih mudah? Unta. Kambing, paling tidak 2 orang, betul tak? Kena ikat kaki, seorang pegang, seorang sembelih. Kalau lembu, lagi ramai, 5-6 orang. Tapi unta, seorang aja. Tukang sembelih aja. Unta tengah duduk, tengah berdiri gitu. Nanti tukang sembelih pegang leher dia, baca-baca. Kemudian dia lepaskan pisau dia dekat sebelah nahar. Tahu nahar? Pangkal leher. Bukan kat sini. Pangkal leher dekat dada, leher dekat dada. Maka dia pun terkulai-kulai, duduk terjelapak, matilah. Dia tak melawan, tak lari.
binatang yang sangat tabah, binatang yang sangat sabar. Dan unta bukan itu saja, dia kalau nak melakukan hubungan jenis, dia sangat malu. Kalau tengah melakukan hubungan jenis itu ada bunyi je, dia berhenti, tak jadi. Lebih-lebih lagi kalau dengar ada suara manusia, stop terus. Sangat malu unta. Ya, dan untalah binatang, Allahu Akbar, yang sangat sabar, tuan-tuan. Macam mana keadaan sekalipun tuannya jatuh ke, unta dia tidak akan pijak manusia. Dia tak akan pijak manusia. Dia akan angkat kaki dia. Ya? Tu dia hebat. Jadi kerana tu Allah kata, fikirlah, lihat bagaimana unta itu dicipta. Kita tak fikir. Akhirnya orang lain fikir. Lahirlah penciptaan kenderaan-kenderaan. Nampak? Baik. Jadi artinya dalam Al-Quran itu ayat tentang penciptaan langit bumi ini terlalu banyak. Ya? Baik. Jadi apa tujuannya? Nak memberitahu kita, ya, apa pun yang kamu lihat mesti ada Tuhan yang mencipta, itulah Allah. Ini. Ya, itu. Yang pertama itulah dia. Yang kedua, melihat alam ini dengan mata hati kita terasalah agungnya Allah, kerdilnya diri kita. Kalau saya kata gitu, saya kata Tuhan haji-haji, haja-haja, rasakanlah agungnya Allah, kerdil diri. Agak-agak rasa tak? Rasa tak? Tak rasa kan? Tak rasa. Baik, sekarang saya nak ajak tuan-tuan. Tuan-tuan layan aja apa yang saya cakap. Ikut aja dah hati tuan-tuan. Sekarang kita berada di tepi sungai di kawasan Impian Rimba. Kita sedang duduk di atas kursi. Mana luas antara kita punya kawasan duduk dengan kawasan Impian Rimba ni? Impian Rimba. Impian Rimba berada di daerah Hulu Langat. Hulu Langat pula dibandingkan dengan negeri Selangor, mana lebih luas? Selangor. Selangor dibandingkan dengan seluruh Malaysia, mana lebih besar? Malaysia. Malaysia pula dibandingkan dengan benua Asia. Ni peta Malaysia tu. Dibandingkan dengan benua Asia, mana lebih besar? Kecilnya Malaysia. Kan? Baik. Di benua Asia itu berada salah satu daripada beberapa buah benua. Itulah daratan. Betul tak? Baik. Daratan yang ada di muka bumi. Bandingkan pula dengan lautan. Mana lagi luas? Mana lagi luas? Berapa persen? 27 berbanding 73%. Ingat, daratan hanya 27%, lautan 73%. Ya, maka gabungan lautan dan daratan itulah yang dikatakan muka bumi. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan nampakkan, gambarkan sebuah glob. Tahu glob ya, bumi, nampak tak? Depan tuan-tuan nampak tak? Nampak? Cuba tuan-tuan tunjuk diri tuan-tuan dekat glob tu yang tuan-tuan sedang duduk dekat Impian Rimba ni. Nampak agak-agak? Nampak? Nampak? Tak nampak. Besar tak bumi Allah ni? Besar tak? Kecilnya kita. Tapi bumi yang kita anggap besar ni tuan-tuan, cuba bandingkan dengan salah satu bintang yang namanya matahari. Mana lebih besar? Bumi ke matahari? Bumi ke matahari? Berapa kali ganda? Cikgu ada ni, cikgu. Nanti tuan-tuan Google lepas ni Google. Tuan-tuan Google perbandingan bumi dan matahari. Tuan-tuan akan dapat jawapan yang sangat menakjubkan. Bumi memerlukan 1.300.000 bumi untuk menyamai sebuah matahari. 1.3 bilion kali ganda. Nampak? Jadi kalau gitu besar ke bumi ni? Besar ke? Allah kecilnya bumi ni.
matahari besar. Sedangkan matahari merupakan bintang, betul tak? Ada berapa banyak bintang yang ada dekat langit ni? Tuan-tuan, para astronot mengatakan nak tahu berapa banyak jumlah planet-planet, bintang-bintang yang ada di langit sana. Andainya seluruh jumlah pasir yang ada di muka bumi ini nak dibandingkan dengan jumlah planet yang ada di luar sana dekat bintang-bintang di alam angkasa sana, jumlah pasir yang ada muka bumi ini belum dapat menyamai jumlah bintang yang ada di langit Tuhan. Kalau saya minta tuan-tuan genggam satu, genggam, ya pasir segenggam, agak-agak boleh kira tak? Boleh, cuma malas je. Tapi agak-agak berapa banyak? Oh, ini seluruh ni. Karena itulah tuan-tuan yang saya kasihi, malu kita dengan Allah. Di tengah-tengah planet bintang yang begitu hebat, saya pernah berkawan dengan orang yang snorkeling. Ya, orang yang scuba laut. Dia kata, Ustaz, indahnya pandangan laut, terutama pada waktu malam, Ustaz. Waktu malam kalau kita menyelam dalam laut, macam-macam warna makhluk hidup. Tapi bila bincang pula dengan orang yang mencerap langit, dia kata, Ustaz, tidak ada pemandangan yang lagi hebat kalah dengan di laut, iaitu pemandangan bila kita cerap alam Tuhan waktu malam. Sangat indah, Ustaz kata. Tuan-tuan. Jadi bayang tuan-tuan ya, yang kita cerita ni baru berada di langit yang keberapa? Langit keberapa? Langit pertama, tuan-tuan. Kita tahu langit ada berapa? 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua 500 tahun. 500 tahun, langit kedua, ketiga 500 tahun. 3, 4, 500 tahun. Tak tahulah 500 tahun cahaya ke, 500 tahun terbang burak ke, tak tahulah. Tapi apa yang ada ni baru langit yang pertama. Maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun hadis ini dianggap dhaif, tapi tuan-tuan, pernah dikatakan nak dibandingkan muka bumi 7 lapis langit ini dengan arasy Tuhan. Arasy Tuhan. Maka berjalanlah kamu di padang pasir. Ya, padang pasir. Maka campakkan cincin kamu di tengah padang pasir itu. Maka cincin kamu yang ada di tengah padang pasir itu umpama 7 petala langit, dan laut dan padang pasir itu, itulah arasy Tuhan yang sangat besar. Tuan-tuan, kalau macam itulah tuan-tuan, agak-agak kita yang duduk kat kursi ni bersama manalah di sisi Allah. Bersama mana tuan-tuan? Bersama mana? Yang kita nak menyombong sangat ni, yang kita nak tak sedar diri ni, betul tak? Yang nak cakap besar sangat, kita bersama mana di sisi Allah? Allah langsung tak pandang. Sebab ada makhluk yang lebih hebat daripada kita yang Allah patut pandang. Tapi Allah tetap pandang dia selagi kita ada iman kepadanya. Kerana itu hebat orang ada iman ni. Ingat saja Allah, ingat saja Allah. Pada waktu itu cahaya ingatan naik ke langit. Waktu itu malaikat buru-buru dari langit. Cahaya apa ini? Malaikat terlihat. Oh, ada beberapa orang warga emas dari Persatuan Warga Emas, Putra Perdana. Hati mereka sedang terhubung dengan Allah. Mereka sedang duduk di tepi sungai di impian rimba. Pada waktu itu Allah kata, apa lagi yang aku nak berikan kepada mereka? Malaikat kata, berikan keampunan kepada mereka ya Allah. Amin. Ini hebatnya hati kita kalau ada iman. Kalau tak ada iman, langsung Allah tak pandang. Maka begitulah tuan-tuan, setiap kali kita rukuk sembahyang, sujud sembahyang, rasakan Allah hinanya kita. Di tengah-tengah makhluk yang sujud semuanya, aku salah seorang daripada hamba-Mu yang makhluk ini sujud. Maka pandanglah aku ya Allah, Engkau subhana rabbil a'la, Tuhan yang maha tinggi. Aku umpama batu yang sedang sujud, yang tak punya apa-apa nilai, yang sangat rendah, sangat hina ya Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nampak?
Tuan-tuan, jadi kalau kita lihat dengan pandangan mata hati, yang kedua, terasalah benar agungnya Allah dan kerdilnya diri kita. Baik, yang ketiga, boleh melihat dengan mata hati, terasa maha baiknya Allah, bijaksananya Allah, betul tak? Ya, baik tuan-tuan, cuba tuan-tuan lepaskan pandangan ini. Tengok pokok-pokok lah, tengok pokok-pokok. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok ya, ada pokok, cuba tengok daun lah. Ada daun kecil-kecil, ada daun besar-besar, betul tak? Ada daun bentuk pelepah. Lagi? Bentuk pelepah kan? Ada daun, dia keluar daun, tak ada batang, rumput-rumput. Kenapa Allah cipta semua itu? Dan Allah sebut, tidak ada gugur daun, gugur walaupun selai daun, ia di muka bumi, melainkan dalam pengetahuan dalam ilmu Allah. Allah nak beritahu kita, kalau daun gugur, selai pun di muka bumi ni Allah tahu, ini kan gurisan hati kita lagi Allah tahu. Kan itu jaga hati kita. Ya? Baik, kita tengok tuan-tuan. Kalau kita tengok tuan-tuan, apa perlunya kita dengan pokok? Boleh tempat lindung macam ni kan? Tempat lindung. Kan itu dikatakan jannah. Jannah ni apa? Syurga. Apa makna jannah? Kehidupan di bawah rimbunan. Itu jannah. Jadi orang dalam syurga ni main bawah pokok ni. Main bawah pokok. Tak ada di syurga padang pasir yang menyakitkan, tak ada. Mau pokok sungai-sungai ni, ya Allah, itu syurga. Jadi pokok adalah memberi lindungan. Lagi oksigen. Berlakulah proses apa? Fotosintesis. Ya. Dia ambil karbon dioksida daripada kita, dia bagi oksigen daripada kita. Masya Allah, baik pokok. Dan kalau kita tengoklah pokok ni, ya Allah, akarnya orang buat ubat, batangnya orang buat tiang rumah, buat jambatan, dahannya orang buat kayu api, daunnya orang buat cucu atap, pucuknya orang belasah bagi makan, bagi apa? Bagi jeri ulam. Bunganya hiasan, buahnya orang makan. Apa yang ada pokok, semuanya berkhidmat untuk manusia. Betul tak? Kerana itu tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut apa? وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Allah guna istilah apa? Ditundukkan buat kamu malam dan siang. Ditundukkan kamu lautan. Ditundukkan kamu apa yang ada di langit dan bumi. Maknanya apa? Allah cipta tumbuh-tumbuhan ini untuk tunduk pada manusia. Berkhidmat pada manusia. Nampak tak? Tetapi satu persoalan. Bila Allah jadikan tumbuh-tumbuhan ini, makhluk ini tunduk pada manusia, berkhidmat pada manusia, yang kita dicipta manusia ini dicipta untuk tunduk pada siapa? Allah. Dicipta untuk tunduk pada siapa? Allah. Kuat sikit, dicipta untuk tunduk pada siapa? Allah. Ingat. Allah. Jadi sangat biadab kita ni. Kita ni, Allah dah tundukkan semua makhluk, tapi kita tak mau tunduk kepada Allah. Nah, ya? Gitulah ya. Baik. Jadi pokok ni gitulah. Allah jadi ciptakan untuk khidmat kepada kita. Itu pokok. Ya? Tengok air ni tuan-tuan. Bijaksananya Allah cipta air. Air ni datang daripada mana? Asalnya air hujan lah yang kita cerita. Daripada hujan. Kemudian digerakkan awan. Awan ni pun hebatlah tuan-tuan. Hakikat awan ni apa? Tong sangat besar tau. Tong air. Tapi tong tu boleh bergerak. Bayangkan kalau Allah turunkan hujan ni, awan tu seketul, tong, jatuh. Ya Allah, lemah kita. Tapi Allah siapkan hujan itu turun macam ada filter. Setitis cantik turun, betul tak? Akhirnya kita tak ada muka lagi. Nikmatnya kena hujan. Baiknya Allah tu. Maka Allah gerakkan tong-tong ni tadi.
sampai di atas bukit, turunlah sebagai hujan. Turun hujan, jatuh ke bumi, atas bukit. Masuk, keluar semula sebagai air mata air. Anak-anak air mata air ini bergabung jadi anak-anak sungai. Anak sungai akhirnya bergabung jadi abang sungai. Sekarang abang sungai mengalir. Nanti dia akan pergi sampai ke Sungai Kelang tu. Atuk sungai. Betul tak? Ha? Abang cik sungai ni, kita boleh mandi tak? Boleh lagi. Tapi kalau dekat Sungai Kelang sana boleh mandi? Nampak tak? Kemudian akhirnya muntah sampai ke laut. Bila muntah sampai ke laut, akhirnya Allah proses-proses, berlakulah proses penguapan. Udara naik ke atas, udara panas, maka jadi balik hujan. Nampak tak? Maka kerana itu dikatakan tidak kering walaupun satu titik air yang ada di langit, air yang ada di bumi ini. Dia berputar begitu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya kasihi. Ini umpama apa? Umpama apa kalau kita ambil perumpamaan gini. Kita mula lahir bersih dari Allah Ta'ala. Kata-kata ya. Lahir macam hujan tadi kan. Bersih. Mengalir dalam kehidupan. Ada manusia yang mengalir dalam kehidupan terus bersih. Sampai ke laut terus bersih. Ada yang mula lahir bersih. Sampai sekejap jalan dah mula kotor dah. Air longkang masuk. Air najis masuk. Betul tak? Akhirnya sampai di hujung umur terus kotor. Ada pula air mengalir mula bersih. Kotor. Tapi ditapis oleh syabas. Diproses. Jadi air bersih semula. Apa maknanya? Ada manusia begitulah. Mula-mula hidup bersih. Dalam kehidupan kotor. Tapi ada yang dibersihkan semula. Syukur. Ada manusia hidup bersih. Akhirnya kotor. Terus kotor. Ya? Gitu. Jadi, marilah kita jadi air yang akhirnya di tengah jalan diproses, ditapis. Nampak tak? Baik. Kemudian tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah. Bijaksana Allah ni. Nak cerita tentang air lah. Cerita tentang laut. Soalan saya, kenapa Allah jadikan air laut itu masin? Tuan-tuan pernah fikir tak? Ya? Kerana kita dapat garam. Tapi perlu ke garam sebanyak laut? Sebenarnya Allah penuhkan laut tu dengan berai. Dengan gula. Sebab kita banyak makan beras. Ya, sikit-sikit lah. Betul lah kan? Ya, betul tuan-tuan. Memanglah antaranya manfaatnya terdapat garam. Tapi tuan-tuan, hikmah terbesar penciptaan laut adalah proses Allah nak bersihkan muka bumi ini. Macam mana tahu? Air sungai ni, nanti air longkang, air basuhan pinggan mangkuk kita jatuh dari mana? Longkang. Longkang jatuh dekat parit, betul tak? Parit akan mengalir ke sungai. Betul tak? Kotor dah sungai ni. Akhirnya, kalau sampai Sungai Kelang sana tu, apa yang tak ada bangkai? Bangkai lembu, bangkai ayam, sungguh kotoran. Betul tak? Sungai Kelang sana tu. Akhirnya terlambat kotoran. Bayangkan kotoran yang begitu banyak dari Sungai Kelang mengalir ke laut, dan laut pada waktu itu airnya tawar. Agak-agak apa jadi? Hikmah Allah jadikan air laut itu masin adalah tujuan itu untuk nak proses mula. Dengan garam yang begitu banyak, berlakulah proses perebutan. Berlakulah proses apa? Lagi? Proses pembersihan. Kan begitu? Akhirnya, kotoran yang mengalir di laut bersih semula. Malah ada kehidupan di dalam laut. Malah lebih banyak jenisnya. Malah lebih banyak kuantitinya. Betul tak? Artinya apa? Kotoran alam ni bersih semula. Apa di dunia ni Sungai Kelang je ada? Ribuan sungai-sungai yang membawa kotoran-kotoran laut ke laut. Jadi akhirnya air laut yang masih itu menjadi sebagai proses naturalize. Maha suci Allah. Ikut saya. Fatabarakallah. Fatabarakallah. Ahsanul khaliqin. Kalau kita fikir itu malu kita dengan Allah. Saya tanya lagi.
Ikan-ikan di laut lah ya. Ikan kembung, ikan kerisi, ikan pelaling, ikan cencaru. Proses pembiakannya bertelur ke beranak? Bertelur. Bila bertelur menetas, banyak anaknya. Betul tak? Anaknya banyak. Ya. Yang ikan paus, blue, paus biru, paus hitam, shark, dolphin, beranak ke bertelur? Sekali beranak, berapa ribu anak dia? 1-2 je tuan-tuan. Bayangkan, yang kecil bertelur beranak beribu. Yang besar, beranak seekor 2. Adil tak tuan? Adil tak? Di mana adilnya? Ya. Tuan-tuan, kalau kita fikir malu, ikan kembung yang banyak itu menjadi makanan kepada ikan lebih besar. Ikan apa? Ikan kerapu, ikan parang. Betul tak? Itulah makanan dia. Yang ikan kerapu parang pun bertelur juga. Betul? Akhirnya beranak juga, merentas. Menjadi makanan kepada ikan yang lagi besar. Dan ikan yang besar, seekor 2 je. Cuba tuan-tuan terbalikkan fenomena ini. Yang ikan kembung beranak seekor 2. Yang ikan paus bertelur, merentas, beribu. Agak-agak apa jadi dengan laut? Mula kita buat lawak. Nak makan apa ikan banyak yang besar tu kan? Ikan kecil sikit. Akhirnya dia naik ke darat, dia hapnya kita, makan kita. Betul tak? Tapi Allah, ya Allah, fatabarakallah, mencipta makhluknya dengan satu sistem yang sangat sempurna. Betul tak? Ekosistem yang sangat sempurna. Yang kecil diperlukan oleh yang lebih besar. Yang lebih besar diperlukan yang lagi besar. Yang lagi besar diperlukan oleh yang terbesar. Allahu Akbar. Malu kita tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya nak tanya lagi. Ikan yang selama di laut, menetas di laut, beranak di laut, ikan selama di laut tu masin ke tidak? Tawa. Apa bukti tawa? Nak masak, bang, saya janji buku satu orang buku satu Nak masak kena tak garam. Betul tak? Kenapa tuan-tuan? Selama dia di laut bertahun-tahun dia tak masin, tapi naik ke darat nak masak kena bergaram baru terasa masin. Saya nak tanya kenapa tuan-tuan? Saya pernah buat kursus dengan sebuah universiti lah. Pensyarah ni. Saya tanya ni, fikir dia orang pensyarah. Batuk banyak baca lah. Ada seorang Ustaz, saya ingat gini lah Ustaz. Saya rasa ikan di laut tu sebenarnya memang masin. Tapi bila naik ke darat, berlaku di pasar tu proses tawar-menawar. Dia tahu lah Ustaz. Astagfirullah. Dah habis akal lah tu. Saya kata Prof ni buat awak lah. Sebenarnya tuan-tuan, itulah proses hidup dan mati tuan-tuan. Ikan ni selama dia hidup, air masin tak mampu memasinkan dia. Tapi bila ikan mati, sedikit aja garam mampu memasinkan dia. Begitulah dengan hati manusia. Hati kita ni kalau hidup tuan-tuan, pergilah mana tempat, kejahatan macam mana hebat pun tak akan mampu mematikan kita, merosakkan kita kalau hati kita hidup dengan Allah. Tapi kalau hati kita mati, bergaul dengan orang jahat, jahatlah kita. Itu yang falsafah orang Melayu tu. Masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang lembu, mengembok. Masuk kandang kerbau, mengembau. Menguak. Masuk kandang harimau,
Mengucap. Dah. Itu tak ada. Itu tambahan. Yang maksud saya, falsafah Melayu ni, kita seolah-olah masuk kandang kambing jadi kambing, ya. Tak sesuai. Kita kena jadi ikan. Jadilah ikan. Ikan selama dia hidup, dia tak mampu dimasinkan oleh air laut. Tetapi kalau ikan itu mati, maka dia boleh dimasinkan. Jadilah ikan yang hidup. Maknanya apa? Hati kita kena sentiasa hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ya? Baik tuan-tuan, itu baru cerita ikan lagi. Kira, ya? Banyak tuan-tuan ni kalau sebenarnya sesi belajar dari alam ni, kalau saya bawa tuan-tuan masuk ke hutan, bawa tafsir Quran, 3 hari 3 malam tak habis. Cerita tentang batu lagi, tak habis. Cerita tentang apa lagi? Oh, banyak tuan-tuan. Ya, tak apalah. Sebagai suntikan aja, ya. Pagi ni saya cukuplah setakat ni untuk sesi belajar dari alam. Dan akhir sekali, tuan-tuan, tolong matikan diri sekejap boleh, ya? Boleh pejam mata tak? Pejam mata. Dan saya nak minta tuan-tuan tolong hayati suara alam ini. Boleh? 1, 2, 3. Cukuplah, cukup. Cukup. Bahaya bagi lama-lama ni. Terlelap. Terlelap tak apa kalau saya terlelap sini. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan dengar? Deruan air. Allah Akbar. Lain? Kicauan burung lain? Air mengalir. Bunyi orang batuk, motor tak kira, ya? Lain? Ada deru air, kucang burung, ada macam bunyi angin ni. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lah diberi peluang untuk dengar suara alam ni tadi, rasa hati tuan-tuan tenang tak? Tenang tak? Berbanding dengan tuan-tuan duduk tengah kota, bunyi lori, bunyi motor. Tenang tak? Apa beza bunyi suara alam dengan bunyi kenderaan-kenderaan tadi? Kenapa bunyi-bunyi itu tak berapa menyakitkan? Kenapa? Ya. Jawapannya ada dalam Al-Quran. Dengar ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wat-tayru saffatin saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Hebat ayat ni. Apakah kamu tidak lihat, perhatikan? Bertasbihlah. Bertasbihlah setiap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa maknanya? Ini bertasbih. Wat-tayru saffat. Burung bertasbih dalam keadaan apa? Mengepak-ngepakkan sayapnya. Itu bertasbih. Ya? Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Dan setiap makhluk itu sangat mengetahui benar bentuk salat dan bentuk tasbih kepada Allah. Mereka tahu mereka salat. Mereka tahu mereka bertasbih kepada Allah. Dan Allah sangat mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, tuan-tuan, patutlah hati kita tenang. Sebab mereka bawa hati kita bersama-sama bertasbih kepada Allah. Itu jawapannya. Kerana itulah tuan-tuan, ambil masa duduk mendengar bunyi alam ni. Dia akan bawa hati kita tu bertasbih kepada Allah. Bayangkan menumpang tasbih burung pun hati kita tenang. Bagaimana kalau kita langsung bertasbih kepada Allah? Lagi tenang. Marah? Kerana itulah tuan-tuan, hidup kita ni jangan lepas daripada zikrullah.
Hati kita perlukan zikrullah seperti mana ikan perlukan air tau. Sekali lagi saya tekankan, kalau ada catit, ingat tuan kepala. Hati kita perlukan zikrullah seperti mana ikan perlukan air. Bayang tuan-tuan, ikan elok dia berenang, tiba-tiba dia damparkan diri di atas batu ni. Apa jadi dengan ikan tu? Dia akan mengelepar, dia akan kepanasan, dia akan mati. Maka begitulah hati manusia. Lepas daripada zikrullah, hati itu akan resah, hati itu akan panas, hati itu gelisah, akhirnya hati itu sakit dan akhirnya hati itu akan mati. Dan itu tuan-tuan, setiap orang mesti ada zikir. Ya? Sebab zikir itulah makanan roh kita. Baik, untuk akhirnya mari sama-sama kita bertasbih, ya. Baik, ikut saya sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Allah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri kepadanya melainkan Allah. Allahu akbar, dialah Tuhan yang maha besar. Cukuplah setakat ini. Mudah-mudahan pagi ini iman kita subur, iman kita bertambah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengumuman daripada saya. Lepas ni kita akan sarapan pagi. Lepas sarapan pagi, tuan-tuan berehat dulu. Rasa nak celup-celup air dekat kaki dengan air ni boleh. Tapi jam 10, tuan-tuan saya minta berkumpul dekat tempat makan kita sana. Ya. Bawa kalau boleh pen. Bawa pen. Ya. Bawa pen satu, kalau boleh buku lapik satu. Jadi jangan masuk ke dewan. Kita nak buat taklimat dulu di luar. Nanti sama-sama jam 10:05 kita akan masuk di dewan kuliah untuk kuliah terakhir kita, insya-Allah. Boleh? Boleh? Terima kasih atas kerjasama tuan-tuan. Silakan jemput sarapan. Bawa kursi sekali ya.